Bismillahirrahmanirrahim. Nakhlah. Peristiwa ini berlaku pada bulan Rajab, tahun kedua Hijrah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan dua orang sahabat yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsh. Mereka diberi tugas secara bertulis dan diminta supaya membuka surat itu setelah 2 hari berjalan. Mereka diarahkan musafir ke satu arah yang tak diberitahu. Setelah berjalan lepas 2 hari, buka surat, baru tahu pergi ke mana. Tujuannya apa? Tujuannya kerahsiaan. Sehingga tak ada siapa tahu. Mereka yang hadir dan menjelih, sahabat-sahabat yang besar pun tak tahu. Ini strategi peperangan yang kita kena faham. Ini dok kena tahu belaka. Kalau tak tahu belaka tak mau ikut. Ini bodoh ni. Ini bodoh. Ini kena faham ni. Bukan kena tahu belaka. Ada perkara yang kita tak boleh beritahu. Pemimpin utama dia tahu. Ini kena faham. Tak boleh. Pemuda tak khabar kita. Ini kena faham ni. Kerana dalam majlis ramah ada pengintip. Ada macam-macam. Ada orang bercakap bawah. Suka bercakap. Rahsia-rahsia dapat pada musuh. Ini hikmah. Nabi tugaskan 12 orang, ketua dia Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh ni daripada Mekah, kalangan muhajirin, kena anak beranak Nabi juga. Nabi kata, jalan 2 hari dulu. Lepas 2 hari baru buka surat. Kalau kena arwah lain kak, kena pusing balik pula lah. Tak kira lah. Mereka diberi tugas secara bertulis dan diminta supaya membuka surat itu setelah 2 hari berjalan. Setelah cukup tempoh yang ditetapkan, mereka membuka surat tersebut. Buka surat. Kandungan surat tersebut memerintah supaya pergi ke satu tempat bernama Nakhlah. Pergi ke Nakhlah yang terletak di antara Mekah dan Taif. Jauh, lihat sana Mekah lagi. Mekah jauh dah. Antara Mekah dengan Taif. Suruh pergi di situ untuk mengintip gerakan Quraisy. Tujuannya ialah menjadi pengintip untuk mengintip pergerakan musuh. Abdullah bin Jahsh telah mengumumkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa memaksa mereka untuk mematuhinya. Dalam surat tu kata tak boleh paksa. Orang tak cakap nak balik, sila balik. Ini hebat. Mereka yang sanggup berkorban saja. Kalau ada yang tak sanggup, balik. Ini arahannya. Balik mula. Tak kira lah. Beliau mengatakan bahawa sesiapa yang suka mati syahid, bolehlah ikut serta. Dan beliau sendiri tentak menerima perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi mati. Lihat sana pada negeri musuh lagi. Barang siapa yang nak mati syahid, mari. Aku nak mati syahid kata Abdullah bin Jahsh. Barang siapa yang tak sanggup, takut mati, balik. Akhirnya kesemua mereka memilih untuk patuh kepada perintah Rasulullah SAW dengan meninggalkan 2 orang anggota rombongan. 2 orang ditinggalkan, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan. Kerana kedua mereka telah kehilangan unta tunggangan. 2 orang ni unta terlepas. Nak jalan kaki, tak gerak, kena naik unta. Unta tak ada, kena cari unta. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Utbah bin Ghazwan, kerana kedua mereka telah kehilangan unta tunggangan dan berpatah balik mencari unta tersebut. Nak cari unta hilang. Sementara itu yang terus menuju ke Nakhlah
telah bertembung dengan kabilah Quraisy yang membawa barang-barang, buah anggur, belulang dan lain-lain. 12 orang tinggal 10. Yang 2 orang Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhum. 2 orang ni terpaksa cari unta. Tinggal 10 orang. Bila sampai di Nakhlah, 10 orang ni terserempak dengan musuh, iaitulah kaum kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, yang membawa barang-barang buah anggur dan belulang dan lain-lain. Antara anggota kabilah yang dikenali oleh mereka ialah Amr bin Hadrami. Memang dia orang Mekah, dia kenal lah. Antara yang ada dalam puak kafir ni Amr bin Hadrami. Dan 2 bersaudara iaitu Utbah bin Abdullah dan Naufal bin Abdullah bin Al-Mughirah dan Hakam bin Kaisan. Ini anggota dalam barang-barang, bawa barang musuh. Pasukan tentera Islam telah bermesyuarat sesama mereka. Bila tengok musuh hadir, mereka mesyuarat. Mereka berkata sesama mereka, kita sekarang berada di akhir bulan Rajab, iaitu bulan yang diharamkan berperang. Kalau kita menyerang mereka berarti kita mencabuli bulan haram. Tetapi jika dibiarkan, mereka akan pulang ke tanah haram begitu sahaja. Saudara-saudara, kita dalam bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan yang diharamkan berperang. Ini pantang larang orang Arab yang diakui oleh Islam. Islam menerima. Kerana Islam menggalakkan perdamaian. Bulan Rajab tak boleh berperang. Bulan Zulhijjah, Muharram, tu dia 4 bulan. Al-Ashhurul Hurum. Bulan yang tak dibenarkan berperang. Termasuk bulan Rajab. Sekarang kita duduk di ujung bulan Rajab. Macam mana? Nak serang bulan ni bulan pantang. Bulan tak boleh berperang. Yang Nabi suruh hormat. Kalau kita tak serang, terlepas. Rugi kita. Kita nak mari jauh macam mana? Akhirnya mereka telah sepakat untuk menyerang rombongan Quraisy. Jangan berali bulan-bulan haram lah. Serang. Salah seorang anggota dari pasukan Islam telah melepaskan panah ke arah Amr bin Hadrami bin Kaisan, tetapi berjaya membunuhnya serta menawan Uthman bin Hakam, Naufal bin Abdullah, Uthman bin Hakam. Berjaya membunuh Amr bin Hadrami dan menawan Uthman dan Al-Hakam. Naufal bin Abdullah dapat melepaskan diri dan pasukan Islam pulang ke Madinah dengan membawa unta rampasan dan orang-orang tawanan. Mereka balik ke Madinah, heret unta dan barang orang yang ditawan. Peristiwa ini merupakan pertempuran yang pertama, di mana inilah kali pertama pasukan Islam dapat membunuh musuh dan menawan musuh. Ini kali yang pertama. Ini belum pada Badar lagi. Kali yang pertama, perang kecil. Apabila mereka tiba di Madinah, mereka telah ditegur oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, "Ma umirtukum biqitalin fi syahril haram." Nabi kata, aku tidak menyuruh kamu berperang pada bulan haram ini. Bulan ini bulan yang diharamkan berperang. Kena ikutlah. Mengapa kamu pergi serang juga? Ini akan jadi fitnah. Jadi fitnah. Orang kata Islam ni dari kena perang saja. Lalu Nabi menegur mereka. Pasal apa mungkin perang juga bulan ni? Kan bulan yang diharamkan berperang. Kita kena hormat. Ukuran dari itu tidak ada apa-apa tindakan yang diambil terhadap unta dan orang-orang tawanan. Orang-orang musyrikin telah mengambil peluang dari peristiwa itu untuk menabur fitnah kerana Rasulullah SAW dan sahabatnya tidak menghormati bulan haram. Orang-orang Islam telah memarahi Abdullah bin Jahash dan rakan-rakannya sehingga mereka sangat berduka cita kerana telah melakukan satu kesalahan yang besar sehingga dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Maka Abdullah bin Jahash
Dan kawan dia sangat sedih lah. Hak dia buat ni tidak dihargai. Kerana dimarahi oleh Rasulullah. Sudah tentu dah Allah Ta'ala pun murka. Kerana terlajar berperang di bulan yang diharamkan. Beri peluang pula pada orang kafir untuk menyebarkan fitnah. Untuk menghina Islam. Dalam keadaan yang tidak menentu itu, turun firman Allah Ta'ala. Malaikat Jibril turun, membawa wahyu firman Allah Ta'ala. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir. Wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u. Wa man yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Tu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Maksudnya mereka bertanya kepada Muhammad SAW tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tuan kata, bila orang tanya mu apa yang bulan haram ni, beritahu berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kufur kepada Allah, menghalangi masuk masjid haram dan menghala penduduk darinya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Allah Ta'ala kata, tetapi mereka menentang Islam, mereka kufur terhadap Allah, menghala orang Islam dari Mekah, itu lebih besar dosa pada berperang di bulan haram. Dan berbuat fitnah, menindas orang-orang yang beriman, lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka terus menerus memerangi kamu sampai mereka dapat memurtadkan kamu dari agama kamu, jika mereka mampu berbuat demikian. Tuhan kata, puak-puak ni cakap saja je, kononnya hormat bulan haram, mereka menentang kamu sepanjang masa. Tuhan kata, kalau boleh mereka memurtadkan kamu daripada agama Islam, baru mereka berhenti. Barang siapa yang murtad dari kalangan kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka amal mereka menjadi sia-sia di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Mereka yang buat fitnah pada orang Islam lebih besar dosa daripada berperang di bulan haram, Tuhan kata. Dan memanglah orang kafir berusaha supaya kamu murtad daripada agama Islam, meninggal agama Islam. Allah Ta'ala beri amaran, barang siapa yang murtad daripada agama Islam, maka Tuhan hapuskan segala amal baik yang dibuat pada masa Islam. Bila orang tu dia Islam, semayang, puasa, pergi haji, sedekah, tolong orang, berzikir, berdoa, bertasbih, buat-buat macam amal kebajikan, tiba-tiba batal Islam dia, dihapuskan semua pahalanya. Allah Ta'ala tak terima semua pahalanya. Semua pahalanya jadi sia-sia, dan dia akhirat masuk neraka selama-lamanya dalam neraka. Ini padahnya mereka yang membatalkan Islam. Banyak kalangan kita ni duduk belajar, batal semayang, batal puasa, batal haji. Hak tu je, hak batal Islam kita tak belajar. Banyak kita buat perkara-perkara yang membatalkan Islam kita. Membatalkan Islam bila menunjukkan kita tak percaya pada agama Islam. Mana-mana hukum Islam secara sedar, kecuali kerana dia ngega, dia gila. Secara tahu, kecuali kerana dia jahil. Mereka yang jahil dimaafkan oleh Allah. Mereka yang jahil, Tuhan maafkan kejahilan dia. Kalau tak jahil, degil, saja-saja degil, tahu dah, pergi lawan Islam juga, ini boleh membatalkan Islam, membatalkan semua pahala yang dia beramal soleh yang dibuat. Setelah turunnya ayat tersebut, barulah Rasulullah SAW menerima tawanan dan barang-barang rampasan
Utsman dan Al-Hakam yang ditawan telah dibebaskan. Dengan 2 orang yang ditahan oleh orang Quraisy ketika mencari unta yang hilang. Rupa-rupanya Sa'ad bin Abi Waqqas dengan rakan dia ditawan oleh Quraisy. Unta hilang tadi, dia takak. Lalu Nabi mengambil peluang 2 tawanan ni tukar dengan orang Islam yang ditawan. Ditebus, ditawan. Apabila mendapat sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala, ketua mereka Abdullah bin Jahash berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila turun ayat ni, Abdullah bin Jahash jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, kami mahu peperangan supaya dikurniakan kepada kami ganjaran yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang berjihad. Kalau begitu, kami bersedia bila-bila masa Rasulullah. Kami sanggup untuk mencari kelebihan yang Tuhan janjikan pada mereka yang berjihad. Abdullah bin Jahash ini kita akan baca dalam kisah peperangan Uhud, yang mati syahid dalam perang Uhud. Bila dia temu dengan Nabi, mengatakan kesediaan untuk berjihad. Allah saja kami sanggup pergi. Lalu turun firman Allah Ta'ala. Turun ayat lagi pula, memuji mereka. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Baqarah ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharap rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala menurunkan ayat memuji mereka dengan bukan saja dapat pahala, diampunkan dosa-dosa mereka. Bersempena dengan peristiwa bersejarah itu, Allah bin Jahash radhiyallahu anhu telah bersyair. Allah bin Jahash ni dia seorang penyair. Bersyair secara spontan. Orang Arab memang membaca dengan syair. Syair dia, ta'uduna qatlan fil harami azimatun wa a'zamu minhu law yara ar-rushda rashidu sudurukum amma yaqulu Muhammadun wa kafara bihi wallahi ra'in wa syahidu wa ikhrajukum min masjidillahi ahlahu li'alla yura lillahi fil baiti sajidu. Ini syair Abdullah bin Jahash. Maksudnya, kamu mengira bahawa perang di bulan haram itu satu dosa yang besar, dan yang besar darinya jika melihatlah kecerdikannya oleh orang yang cerdik, kamu menghalang dari apa yang disabdakan oleh Muhammad, dan kamu mengingkarinya sedangkan Allah melihat dan menyaksikan. Kamu mengeluarkan diri dari masjid Allah akan ahlinya supaya tidak kelihatan lagi di rumah Allah itu orang yang sujud. Itu makna syair dia. Wallahu a'lam.